السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama sekali lagi pada pagi ini untuk kita menyambung lagi risalah 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kisah yang ke-11, iaitu kisah yang bertajuk Imam membaca ayat yang panjang dalam salat. Maknanya kes ni ataupun perkara ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok dan kita dengarkan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya daripada sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Qala fama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idh. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. Maksud hadis ni daripada sahabat bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari ialah salah seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Sebab tu digelar dengan nama Al-Ansari. Dan nama betulnya ialah Uqbah bin Amru. Sebahagian para ulama mengatakan beliau salah seorang daripada Ahlu Badar. Maknanya dia antara yang menyertai perang Badar. Namun ada pandangan mengatakan beliau tidak termasuk dalam orang yang ataupun sahabat yang menyertai perang Badar. Tapi dia antara sahabat yang bersama dalam perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua sebelum Nabi hijrah. Maknanya dia daripada kalangan awal memeluk Islam. Dan kalau kita tengok ketika mana di akhir usianya Abu Mas'ud Al-Ansari ataupun Uqbah bin Amru ini, beliau telah pun berhijrah daripada Madinah pergi ke Kufah, khususnya pada zaman Khalifah ataupun Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Dan dia termasuk daripada kalangan yang pro kepada Ali apabila berlakunya pertelingkahan di antara Ali dan juga Muawiyah. Bila mana Muawiyah mendesak supaya Ali
fokus kepada isu mencari siapakah pembunuh khalifah sebelum itu, iaitu Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Tapi Ali tidak memberi perhatian yang fokus pada benda tu, ataupun tak beri perhatian yang berat kepada isu tu, lebih kepada penyatuan umat Islam, sehingga akhirnya mendesak Muawiyah untuk tidak berbai'ah ketika mana nak dilakukan bai'ah Ali bin Abi Talib ini sebagai Amirul Mukminin ataupun khalifah yang seterusnya, menggantikan Uthman bin Affan. Jadi dia ni, Abu Mas'ud Al-Ansari ataupun Uqbah ni, dia termasuk daripada kalangan yang pro kepada Ali. Dia bukan Syiah, tapi dia pro kepada Ali. Dan kita pun tahu bahawasanya kumpulan-kumpulan yang pro kepada Ali, sama ada daripada kalangan para sahabat ataupun tabi'in, mereka tidak digolongkan dalam kelompok Syiah yang dikatakan Syiah yang melampau itu, ataupun Syiah yang dibawa ideologinya oleh Abdullah bin Sabah tu. Bukan. Paling tinggi pun sebahagian para ulama sebut mereka ni dikelompokkan dengan kelompok yang dinamakan dengan Syiah Mufaddilah ataupun Syiah Mufaddalah. Melebihkan Ali dari segi politik, bukan dari segi i'tiqad. Seperti mana kalau tengok Al-Imam Abdul Razzaq yang menulis Musannaf Abdul Razzaq, sebuah kitab hadis yang besar, dia antara yang pro kepada Ali, dan dia pun disyiahkan oleh sebahagian tokoh-tokoh Syiah ataupun sebahagian kelompok Syiah lah. Cuma Abu Mas'ud Al-Ansari ni antara sahabat yang tidak dikafirkan oleh golongan Syiah, sama macam Salman Al-Farisi. Sebab kalau tengok dalam i'tiqad kelompok Syiah ni, mereka mengkafirkan hampir sebahagian besar sahabat. Sahabat Nabi ni ada 140,000 ke 150,000 berdasarkan hadis Jabir, hadis tentang haji Nabi ketika mana Nabi berkhutbah di Arafah. Yang datang menunaikan haji ialah sekitar bilangan itu, dan golongan ini menolak sebahagian besar sahabat dan menerima sebahagian kecil sahaja. Bahkan kalau tengok dalam kitab-kitab mereka, mereka hanya menerima tak sampai 20, kurang pada 20 para sahabat. Yang lain majoritinya dikafirkan dan disesatkan. Cuma Abu Mas'ud Al-Ansari ni tidak termasuk dalam golongan yang mereka angkat juga. Tapi hadis-hadis riwayat dia kadang-kadang tidak semua diterima oleh golongan Syiah. Sebahagian ulama jarh wa ta'dil bagi kelompok Syiah, dia mendhaifkan sahabat. Beza dengan kita Ahlus Sunnah, kita ada satu kaedah untuk para sahabat, kullus sahabati udul, setiap sahabat itu adil. Jadi apa Abu Mas'ud Al-Ansari dia nak cerita apa dalam hadis tadi yang dah kita baca tadi? Dia kata ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang satu orang lelaki kepada Rasulullah. Tak disebut nama lelaki ni. Cuma kita tahu lelaki ni sahabat Nabi lah, sebab datang jumpa Nabi waktu hayat Nabi. Faqala, lalu dia pun kata kepada Nabi, inni lata'akharu an salati subhi min ajli fulan. Sesungguhnya aku telah habis lambat daripada salat subuh disebabkan ada fulan. Mimma yutilu bina, yang mana fulan ini telah menjadi imam dan memanjangkan salat ketika mana mengimami kami. Maknanya dia baca panjang sangat dia baca. Kemudian kata Abu Mas'ud Al-Ansari, fama ra'aitu nabi, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin, marah ketika mana memberi peringatan. Nabi beri teguran itu dalam kemarahan. Maknanya sahabat dia cam. Wajah Nabi ni marah. Walaupun Nabi ni bukanlah seorang yang pemarah, tapi ada keadaan Nabi ni dia tinggikan sikit suara dia, menunjukkan dia tak setuju. Sebahagian sahabat dia cam Nabi ni tengah marah. Bila mana Nabi marah, muka Nabi berubah, warna dia merah, dan dia ada satu urat di tengah dahi Nabi yang keluar. Dengan sebab Nabi menahan kemarahan.
Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, tidak ada hari yang Nabi beri peringatan pada orang melainkan hari inilah aku tengok luar biasa marah Nabi. Faqala, apa Nabi kata dan apa Nabi sebut waktu Nabi tengah marah tu? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi kata dalam hadis ni, inna minkum munaffirin, sesungguhnya ada di antara kamu ni suka menyebabkan orang lari daripada mereka. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, maka sesiapa di kalangan kamu yang mengimamkan orang, maknanya dia jadi imam, fa inna min waraihi, bila mana dia jadi imam, falyujiz, hendaklah dia ringkaskan, kerana di belakangnya yang jadi makmum itu, kata Nabi SAW, al-kabir, orang yang dah lanjut usia, orang tua, wad-da'if, orang yang lemah, wadhal hajah, dan juga orang yang mempunyai urusan ataupun mempunyai hajat untuk diselesaikan. Dalam hadisnya kita boleh tengok apa yang nak disampaikan melalui sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari ialah fik kepada satu orang imam, kefahaman yang perlu ada bagi orang yang nak jadi imam, iaitu dia perlu pandai melihat keadaan jemaah ataupun keadaan makmum yang salat di belakang dia. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi menerima aduan daripada orang. Maknanya ada orang jadi imam, solat subuh, baca terlampau panjang, sehingga dia ni terlewat pada urusan-urusan dia. Hadis ni kena kalau kita baca sekarang, sebab sekarang ni memang subuh lewat apa? Subuh sekarang ni 6.24, dia perleh lewat lagi. 6.26 dia lewat 2 minit. Sebab negeri itulah yang paling lewat banding negeri-negeri lain. Jadi bila mana subuh ni lewat, orang masuk kerja tu, utamanya orang yang sekolah lah, pukul 7.30. Okay. Jadi bila mana dibaca terlampau panjang, dia menyebabkan orang akan jadi orang jadi susah dengan sebab dia ada urusan. Jadi ini benda yang kita boleh tengok sudah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikatnya salat subuh ini antara solat yang kalau Nabi jadi imam, Nabi suka baca panjang sikit pada salat-salat jahar yang lain. Maknanya kalau salat maghrib, salat isyak, salat subuh, 3 salat jahar ni, yang paling panjang sikit Nabi baca ialah salat subuh. Nabi suka baca panjang. Panjang sikit, bukan panjang sangat. Panjang sikit je. Dan Nabi dalam sebahagian riwayat kata sahabat, kami mendengar bacaan Nabi waktu subuh ni, kami anggar dalam 40 ke 50 ayat dengan tartil. Maknanya 40 ke 50 ayat tu dengan kadar 2 rakaat lah. 40-50 ayat ni dengan kadar tartil pada zaman sekarang, kita boleh anggar satu muka surat ataupun satu muka surat setengah, ataupun satu muka surat rakaat pertama, satu muka surat rakaat kedua. Lebih kurang macam tu lah. Jadi itu antara tata cara Nabi dalam salat. Tapi sekiranya Nabi dengar ada tangisan budak kecil, Nabi akan cepatkan salat dengan sebab Nabi rahmat kepada ibu yang bawa anak tu, sebab takut dia bimbang. Jadi ini ialah fik yang perlu ada bagi satu orang imam. Macam saya sebut tadi, sekarang ni musim subuh lewat. Jadi hari-hari kerja imam, terutamanya imam yang jadi imam di masjid-masjid yang bersifat persinggahan, macam masjid ni lah, tepi jalan, orang kerja pun orang akan berhenti sini. Jadi imam harus pandai melihat keadaan jemaah macam mana. Kadang-kadang hari cuti pun, macam hari ni pun, orang masih lagi kerja. Jadi dia kena pandai membaca keperluan. Sebab tu untuk musim sekarang ni, kalau ada masjid-masjid yang hari Jumaat dia selalu buat bacaan surah Sajdah dan juga surah Al-Insan, dia kena pandai tengok keadaan. Sebab sebahagian orang, sebahagian tempat ni, bila mana hari Jumaat, semalam lah, dia jadikan rutin mingguan, tiap-tiap minggu je. Tapi baca tu pun kadang-kadang taklah tepat seperti mana
praktikal Nabi buat. Ada setengah masjid dia buat salat subuh hari Jumaat tu dia baca surah sajdah, imam tu lah baca surah sajdah, dua-dua rakaat surah sajdah. Maknanya dia baca rakaat pertama sampailah sujud sajdah. Bangkit daripada sujud tu, dia perhabis muka surat yang lepas pada sujud tu. Sebab dua muka surat tu, sebab surah sajdah ni dalam Quran ada 3 muka surat. 2 muka surat untuk rakaat pertama, sekali dengan sujud. Naik rakaat yang ketiga, dia rakaat yang kedua, dia sambung. Orang kata apa? Muka surat seterusnya. Okay. Jadi panjang juga hakikatnya. Cuma nak katanya kadang-kadang dia malas kot nak kemaskan hafalan surah Al-Insan tu. Yang tepatnya ialah perhabis rakaat pertama tu sekali dengan sujud surah sajdah, rakaat kedua ialah surah Al-Insan. Itu pengamalan yang tepat. Dan kita kena tahu Nabi dia tak amalkan tiap-tiap minggu. Tambah sekarang subuh lewat, masjid pula jadi tempat orang bekerja selalu solat situ. Jadi imam kena pandai, janganlah duk buat tiap-tiap minggu. Buatlah sebulan 2 kali ke, ataupun sebulan sekali untuk musim ni. Tapi kalau kita tengok keadaan orang macam orang bekerja ramai, orang datang pun dah pakai baju uniform apa semua. Bagi negeri-negeri yang kerja hari Jumaat lah, macam sini pun kerja hari Jumaat kan. Okay. Jadi benda tu perlu ada dalam fik satu orang imam. Melainkan dia jadi imam di kampung, jemaah-jemaahnya majoriti orang tua yang dah pencen, yang memang tidak ada apa-apa lagi kerja aktiviti lain melainkan duduk di masjid. Jadi tak apalah kalau dia nak baca panjang sikit pun. Bukan saja hari Jumaat, hari-hari lain pun samalah. Melainkan subuh tu awal, maka bolehlah kita baca panjang sikit. Baca bagi panjang sikit untuk orang kata apa, mengambil feel. Sebab tujuan Nabi ni dia baca panjang subuh, dan dia baca ayat-ayat yang tashwiq lil jannah, ayat-ayat yang memberi saranan kita ni rasa segar dengan apa yang ada dalam syurga. Nabi suka baca yang tu. Jadi dia pilih ayat-ayat yang cerita tentang sifat syurga, ngerinya neraka, untuk berikan feeling awal pagi tu. Okay. Jadi seorang imam dia kena tahulah cara dia ataupun keadaan dia. Okay. Ada satu lagi hadis. Hadis tu tak diletak dalam risalah ni. Iaitu hadis satu orang sahabat nama dia Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi imam. Dia jadi imam salat Isyak. Jadi imam salat Isyak, rakaat pertama dan kedua dia baca surah apa dalam riwayat tu? Suratul Baqarah kamilah. Habis satu surah. 2 rakaat. 2 rakaat yang baca kuat tu. Surah Baqarah ni 2 juzuk, 1/3 juzuk 3. 2 juzuk ni 44 muka surat. Dia 50 muka surat dalam mushaf kita hari ni ialah surah Baqarah. Sebab muka surat yang ke-50 tu ialah surah Ali Imran dah. Dan masuk surah lain. Okay. Kita boleh bayang sembahyang Isyak, zaman Nabi ni pula sembahyang Isyak dia bukan masuk Isyak, azan, lepas pada tu 10 minit iqamah sembahyang terus, kan? Zaman Nabi ni dia solat waktu atamah. Waktu atamah ni maksudnya apa? Lewat sikit, dalam 45 minit ataupun sejam. Itu antara waktu afdal untuk menunaikan salat Isyak sekiranya tidak ada apa-apa keperluan yang mendesak. Itu yang sepatutnya lah. Okay. Jadi Hudzaifah bin Yaman ni dia jadi imam di kawasan yang agak terpencil sikit lah, bukan di masjid Nabi lah. Okay. Dia jadi imam, dia baca surah Baqarah. Sebab apa dia baca surah Baqarah? Sebab bacaan dia elok. Dan dia ni pun telah di-endorse oleh Nabi antara pakar Al-Quran. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi, Nabi kata 4 orang ni ialah orang yang terpercaya dengan Quran. Ta'allamul Quran min 4. Belajar Quran daripada 4 orang. Pertama ialah Ubay bin Ka'ab, kedua ialah Abdullah bin Mas'ud, ketiga ialah Hudzaifah ibn al-Yaman, keempat ialah Salim maula Abi Hudzaifah. 4 orang. Ni orang-orang muda yang ilmu Qurannya, orang kata apa, hebat, hafalannya hebat, terutamanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni paling kerap Nabi suruh dia ganti jadi imam kalau Nabi ada urusan perang ataupun Nabi keluar bermusafir di Madinah. Jadi Hudzaifah ni jadi imam kat tempat orang lain. Dia baca surah Baqarah, habis surah Baqarah. Agak-agak lama mana? 1 juzuk purata bacaan umum 45 minit
ke sejam. Maknanya untuk salat isyak tu kita agaklah ambil masa 2 jam setengah ataupun 3 jam. Zaman tu. Okay. Selesai solat, ada orang bangkit kata pada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, kamu baca panjang sangat. Tak ada ke surah lain yang pendek sikit kalau jadi imam?" Huzaifah dia balas macam mana? Dia respon macam mana? Dia kata, orang yang mengeluh lenguh dalam salat ni, kalau salat tu rasa lenguh, yang aku dengar pada Nabi, orang macam ni ialah orang munafik je. Dia bagi tu kat kawan tu. Yang suka komplain orang ni, komplain imam baca panjang, tak tahan, munafik je. Jenuh. Sebab kawan tu pun sahabat besar juga. Okay. Akhirnya yang tegur tu tak puas hati, bawa pergi pada Nabi isu ni. Nabi panggil Huzaifah. Nabi kata, "Ya Huzaifah, idza ya'ummun nas falyukhaffif." Bila mana kamu mengimamkan orang ramai, maka kamu ringan-ringankan. Fa aina anta, di mana kamu? Wasabbihisma rabbikal a'la, dengan surah Al-A'la dan beberapa surah-surah lain yang agak pendek Nabi sebut. Kenapa tak baca surah-surah yang sederhana? Yang pergi baca Baqarah tu sebab apa? Kalau nak baca surah panjang dalam salat sunat tak apa. Contoh salat tarawih nanti, kita nak buat kelainan sikit. Malam pertama salat tarawih tu khatam tu 30 juzuk. Malaysia tak pernah buat kot macam tu. Saya tak pernah jumpa masjid boleh buat macam tu. Hatta masjid-masjid yang besar. Kalau di negara-negara lain mungkin ada, di Pakistan, di Mesir. Inilah negara-negara yang biasa dengan cara macam tu. Maknanya 10 hari awal bulan Ramadan ataupun 3 hari awal Ramadan, dia akan buat malam pertama khatam 30, malam kedua khatam 30, malam ke-3 khatam 30. Jangan ditanyalah salat tu habis pukul 11 12. Taklah, confirm salat tu akan habis rapat dekat sahur lah. Baru habis. Dan jemaahnya ramai. Dia bukan 2 rakaat tuang belah habis, bukan. Tu tempat kita ya. Tempat kita ni 8 belah lah. Okay, tu pun baca setengah muka bagi 2 lah. Tu pun ramai lagi orang belah, orang tuang belah juga. Okay. Cuma nak katanya, untuk salat sunat, disunatkan untuk panjang. Sebab dia salat sunat. Kalau tak mampu, kita jangan ikutlah salat sunat tu. Kalau lenguh berdiri, duduk atas kursi. Masjid ni dah ada kursi. Walaupun dia muda, walaupun ada orang kata, apa orang muda, umur 20 duduk atas kursi, dah dia tak larat. Itu pun salat sunat, bukan salat wajib pun. Okay. Benda tu boleh. Sebab bila mana masuk bulan Ramadan, kita ni dah nak dekat ke bulan Ramadan, isu-isu ni akan orang cakap balik. Sebab mesti akan ada orang kata, imam tarawih ni kalau boleh baca sederhana lah, tak payahlah baca panjang. Solat tarawih ialah fokusnya, atau solat qiyam ni fokusnya ialah untuk memperdengar sebanyak mungkin ayat Quran. Itu fokus dia. Sebab dia nak combine ibadah dan Quran sekaligus. Tujuan qiyam tu lama-lama tu ialah untuk dengar Quran. Bukan untuk tunggu giliran zikir munajat lepas pada tu, kan? Tapi untuk dengar Quran. Tambah-tambah yang memang tak pernah baca Quran banyak ni, bulan tu lah untuk dia dengar Quran sebanyak mungkin. Kalau dia tak boleh baca, dia dengar. Sebab dengar pun dapat rahmat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana kamu didengarkan dengan Al-Quran, kamu dengar, beri perhatian, diam, dan harapannya supaya kamu dapat rahmat. Sebab kita, kalau kita dengar Quran bukan dalam sembahyang, kita bercakap. Jadi dengar Quran dalam salat, habis kuat dia melilau lah. Dia tak bercakap, dia melilau. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang tak biasa salat lama, masuk bulan Ramadan dia join mana-mana masjid, dia mudah melilau sebab dia tak biasa dengan bacaan Quran yang panjang. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, bila mana imam baca ayat-ayat tertentu, dia melilau, dia ikut je imam tu baca apa. Dia hanya tahu bila mana imam sebut waladhdallin, dia amin. Tu yang dia tahu. Saya tahu ni sebab saya ada pengalaman jadi imam tarawih. Waladhdallin ni bukan pada surah Fatihah je ada. Surah lain pun ada. Surah Baqarah ada, surah Mukminun ada. Jadi waktu kita jadi imam, kita baca ayat waladhdallin bukan surah Fatihah. Kita dah baca Fatihah, dah baca dah pun. Tak rukuk lagi.
Tapi nak kata dia tu melilau sampai dekat waladhdallin, dia seorang amin belakang. Sebab dia duk ingat tu surah Fatihah juga. Sedangkan waladhdallin tu surah lain, tak perlu baca amin pun situ. Sebab apa? Sebab dah melilau, dah pergi ke mana dah dia? Dah pergi kedai makan mana dah, walaupun tubuh duk ada dalam masjid. Dia tu dah ke dewan makan nak moreh dah pun. Okay. Tapi batang tubuh tu duduk dalam masjid lagi lah. Okay. Nak kata apa? Melilau. Okay. Sebab tak biasa. Untuk salat sunat tak ada hal, imam nak baca panjang. Orang tak larat, dia ada option untuk tidak join. Sebab tu namanya salat sunat. Tapi salat fardu, imam tak perlulah baca panjang-panjang. Apatah lagi sampai buka Quran. Ini pun perbahasan yang nak kena sebut juga. Sebab ada setengah-setengah tempat, bila mana bulan Ramadan, dia letak Quran kat depan. Quran dah ada kat depan. Dia tengok Quran tu daripada isyak lagi. Dah tengok Quran. Isyak tu tak perlulah. Isyak tu baca daripada hafalan. Walaupun ada para ulama yang meringankan isu ni, tapi untuk salat fardu seeloknya baca daripada hafalan dia lah. Seeloknya. Jadi itu orang kata apa? Kalau nak tengok Quran pun tengok dan tidak ada apa-apa pergerakan. Macam sekarang ni Quran tu ada usaha ke depan. Dia jadi imam salat isyak. Tengok Quran tu, tengok yang dah ada kat depan tu lah kalau nak tengok. Janganlah dah lah tengok, lepas tu baca habis muka surat tu, gerak ke depan, selak pula dalam salat. Salat pula salat isyak. Tak perlulah. Dia untuk salat sunat tak apalah, ada keringanan dalam bab itu. Okay. Cuma nak katanya ini ialah fiqh yang perlu ada bagi seorang imam. Jadi Nabi tegur Huzaifah dan Nabi tegur sahabat ni. Nabi kata, inna minkum munaffirin. Sebahagian daripada kita ni suka sungguh buat benda yang menyebabkan orang meluat, orang lari. Jadi imam baca panjang sangat sehingga orang tak selesa dengan sikap dia suka baca panjang. Dan Nabi kata, bila mana kamu jadi imam, ingat di belakang itu al-kabir, ad-da'if wa dhal hajah. Orang-orang yang tua, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang ada urusan. Tambah-tambah imam yang jadi imam di masjid, yang mana masjid tu dekat dengan stesen bas ke, stesen kereta api ke, dekat dengan airport ke, kita dah tahu kawasan kita tu ialah tempat orang-orang yang nak guna transport ni akan solat situ. Jadi kita kena pada-pada lah. Kita kena berpada-pada. Berpada-pada supaya taklah ringkas sangat, taklah terlampau pendek sangat. Macam di negeri saya di Terengganu, asal bulan Ramadannya dia ada satu masjid di Kuala Terengganu ni terkenal dengan imam dia. Kalau jadi imam salat tarawih, dia cuma baca lepas Fatihah, dia baca satu ayat je. Lepas tu dia rokok. Dia buat 8. Okay. Terkenal sungguh masjid tu, tak nak sebut lah, orang boleh cari. Okay. Sampai orang pergi wawancara imam tu. Mana TV 1, TV keberapa saya tak tahulah. Okay. Tajuk yang dia letak dalam berita tu, keunikan salat tarawih di Terengganu. Macam tu tajuk dia. Sebab apa? Ringkas. Masjid tu penuh, saya pernah pergi, ramai orang. Penuh sampai ke belakang. Sebab katalah isyak masuk 8.40. Sudah pukul berapa? 9.5 minit, 9.10 minit dah siap. 11 rakaat sekali dengan witir. Orang wawancara, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada lagi. Orang wawancara, imam tu pun hidup-hidup lagi. Okay. Orang tanya dia, kenapa buat macam tu? Dia kata, saya dah buat lama dah. Daripada ayah saya lagi, saya dah buat macam tu. Maknanya ayah dia pun jadi imam situ. Buat macam tu. Okay. Bahkan saya rasa ianya satu nilai tambah kepada negeri Terengganu. Dia jadi tarikan orang datang masjid ni. Oh, dia jadi modal pelancongan pula. Sebenarnya semayang tarawih tu memang kena baca panjang pun. Dia bukan syariat, dia sunat dipanjang. Ni kalau baca satu ayat, mana nak dapat ruh Qurannya? Tuan-tuan boleh bayang. Waladhdallin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rukuk. Baru nak ambil feeling dah rukuk dah. Dia macam, walaupun dia solat dengan tumakninah, dia bukan isu solat laju. Solatnya tumakninah okey. Cuma dia baca satu ayat, untuk salat tarawih satu ayat. Lepas tu rakaat seterusnya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, rukuk.
Maknanya untuk 5 ayat tu, muka surat pertama dalam mushaf tu sudah boleh digunakan lebih pada 4 rakaat dah untuk solat tarawih. Okay. Saya tak kata benda tu salah. Cuma dari segi pengamalan Nabi suruh baca panjang sikit. Nabi bukan lantik lah. Nabi hantar sahabat-sahabat yang okey bacaan Quran dia ni, suruh orang pendengar Quran. Macam sebahagian orang kita bila mana bulan Ramadan cari imam-imam yang suara elok sikit. Okay. Benda tu bagus sebab ianya membantu untuk jemaah dapat rasa Quran itu, dapat rasa keindahan bahasa Al-Quran. Bukan kita nak fokus kepada sedapnya suara imam tu, tapi nak fokus kepada keindahan Quran. Dan lebih elok kalau masjid-masjid yang buat tazkirah sama ada 4 rakaat, lepas 4 rakaat tazkirah ataupun lepas 8 tazkirah. Tazkirah itu berkisar dengan bacaan yang imam baca tadi. Sebab nak bagi attach. Bulan Ramadan ni dia tak payah cakap benda lain dah. Dia nak cakap Quran je. Tak payah duk bercakap benda lain, tak payah nak bagi petua mengarut dah. Habis dah petua mengarut tu. Petua mengarut ni bukan luar Ramadan. Bulan-bulan lain pun tak perlu bercakap. Cuma nak katanya bahawasanya bila mana bulan Ramadan ni dia kena macam tu. Saya ingat saya pernah dijemput bagi tazkirah di satu tempat, program kerajaan negeri. Bagusnya program tu dia bagi tahu kita siap-siap. Malam ni ustaz imam akan baca muka surat ni sampai muka surat ni. Ustaz tazkirah nanti ustaz ada pilihan nak bawa tajuk sendiri, tapi kami lebih suka kalau ulas daripada bacaan imam. Dia bagi tahu awal. Jadi senang untuk ustaz tu dia study sikit, ambil tafsiran umum, ambil pengajaran mukhtasarnya, lepas tu kita sebut dalam kuliah. Kita straight to the point. Apa yang dia baca? Sebab orang tak sempat, orang tak faham pun bacaan Quran tu. Kadang-kadang orang dengar sedap. Bukan kata orang yang dengar tak faham. Imam tu sendiri pun kadang-kadang tak tahu juga maksud tu, sebab dia memang hafal saja sebahagiannya. Okay. Cuma nak katanya ini ialah fik yang kita kena. Kita kena tahu beza bila mana imam itu sedang mengimamkan salat sunat dan juga bila mana imam itu sedang mengimamkan salat fardu. Dalam buku ni dia ada sebut beberapa perkara. Dia kata pentingnya imam meraihkan makmum. Orang yang hendak menjadi imam bukan sahaja perlu mempelajari hukum hakam berkaitan dengan imam, tetapi isu dan perkara yang berkaitan dengan makmum juga perlu diketahui. Ia sangat penting kerana semua ini menjadi asas ke arah mendapatkan salat yang sempurna. Imam Ibn Battal ni antara nama yang banyak diulang dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Dia banyak nukil daripada Ibn Battal. Dia kata hadis ini menjadi dalil bahawa mereka yang menjadi imam salat perlu untuk meringankan salat kerana ia merupakan perintah daripada Nabi untuk salat fardu. Untuk salat fardu. Untuk salat sunat kita dah sebut panjang lebar tadi. Meringankan salat bermaksud tidak membaca terlalu panjang dan lama, kerana maksud hadis Nabi tersebut adalah untuk meraihkan makmum yang tua, lemah dan mempunyai urusan penting. Sebab memang yang datang semayang ni kebanyakan orang yang beromo sikit lah. Orang-orang yang muda ni datang juga tapi jarang-jarang. Ada juga yang tak datang langsung. Cuma nak katanya cara Nabi sebut tu, Nabi sedang menyebut tentang realiti. Realiti zaman tu dan juga realiti akan datang. Memang kalau kita tengok masjid ni kadang-kadang dah jadi macam rumah orang tua pun ada. Sebab yang datang majoriti orang tua, yang muda nanti tua nanti lah. Zaman muda ni datang masjid tak berhenti, datang saja, berhenti pun tak. Lalu saja. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok apa yang Nabi sebut. Okay. Dalam situasi kita menjadi imam di pusat membeli belah. Di tempat kita ni dia tak ada sangat benda ni. Kalau di Arab Saudi, surau pusat beli belah tu, surau tu dia ada imam yang dilantik untuk jadi imam. Macam tempat kita ni semua bukan semua jadi imam, semua salat sendiri-sendiri je di mall ni. Kalau di setengah-setengah mall di negara Arab semua ni dia ada 2-3 surau di mall tu, dia ada imam yang bertugas. Okay. Di lapangan terbang, perhentian dan seumpamanya. Maka situasi ini termasuk dalam apa yang disyariatkan oleh hadis, iaitu salat diringkaskan. Tujuan untuk kata apa, memberi perhatian kepada orang yang ada urusan. Kemudian seterusnya yang dia sebut sini, maksud mempercepatkan salat. Sebab dalam hadis Nabi kata, "Idza ayyukum amman nas falyujiz."
Salah seorang pada kamu bila mana kamu imamkan salat, maka kamu ringkaskan ataupun cepatkan. Salat dalam apa keadaan sekalipun wajib mendatangi setiap rukun dengan sempurna dan tumakninah. Tumakninah ni diperselisihi oleh para ulama fiqh, adakah ia termasuk dalam rukun salat ataupun tidak. Yang mana kita tahu mazhab yang menolak tumakninah sebagai rukun salat ialah mazhab Abu Hanifah ataupun Hanafi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang daripada India, Pakistan, dia solat laju. Bukan laju, dia macam cara dia berpindah dari satu rukun ke satu rukun tu macam lebih kurang je. Sebab dia orang memang tak ada tumakninah itu. Tumakninah itu tidak ada. Okay. Untuk mazhab Syafi'i yang kita duk belajar daripada kecil ni, memang dia sebut macam tu. Rukuk beserta tumakninah, iktidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah. Maknanya tumakninah ni dengan kadar orang tu sebut subhanallah, itu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh lah. Maknanya orang tu tenang sehingga tulang-tulang dia diletakkan dengan cara yang betul. Maknanya berada pada position yang betul. Maknanya kalau dia rokok 90 darjah betul dia punya tulang belakang tu, baru dia sebut subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih ke, ikutlah riwayat apa yang dia nak pegang. Okay. Kerana ada larangan Nabi terhadap orang yang mencuaikan salat, sama ada meremehkan atau tidak mengerjakan rukun dan syarat salat seperti yang telah ditetapkan syarak. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa meringkaskan salat dalam hadis tersebut bukanlah bermaksud sehingga meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam salat. Ia juga bukan bermaksud ringkas sehingga membawa kepada hilangnya kesempurnaan salat. Maknanya salat ikut tumakninah semua okey. Bukan yujiz itu maksudnya cepat dan laju. Tapi yujiz itu maksudnya ringkas dari segi kadar bacaannya. Dan juga dari segi tasbih-tasbih yang diucapkan. Seorang yang jadi imam, kalau dia nak baca doa istiftah, dia boleh baca apa-apa saja riwayat. Tapi kalau Nabi baca doa istiftah yang paling ringkas. Nabi tak baca panjang. Sama juga kalau Nabi rukuk, iktidal, sujud. Ada riwayat-riwayat bacaan rukuk, iktidal, sujud ni yang panjang. Sebab ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia tengok Nabi salat sunat. Dia kata, Nabi salat sunat aku tengok dalam masjid, bila mana Nabi qiyam dia sangat lama. Dan bila mana dia rukuk dia sama dengan qiyam dia, lama juga. Tu salat seorang diri. Tak apa. Benda tu boleh sebab dia salat seorang diri. Tapi untuk dia imamkan orang, dia tak boleh buat macam tu. Okey. Secara umumnya maksud meringkaskan salat ialah tidak membaca surah yang panjang dalam keadaan yang perlu diraikan seperti di dalam hadis. Okey. Seterusnya yang ketiga disebut sini, Nabi sebutlah hadis ni, inna minkum munafirin. Sebahagian pada kamu ni suka buat orang lari. Lari macam mana? Okay. Lari daripada agama bermaksud meninggalkan salat berjemaah. Kerana salat jemaah merupakan syiar dalam Islam. Ini penting. Antara sebab, walaupun sebab-sebab ni ada orang dia kata terpencil sangat kalau imam baca panjang tak nak pergi masjid, tak padat. Tapi itu juga benda yang diberi perhatian. Oleh itu imam perlulah meraihkan para jemaah di tempatnya. Adapun jika salat sendirian, maka tiada larangan untuk salat selama mana pun, kerana ia perkara yang digalakkan. Di samping itu, sesiapa yang melakukan ibadah khususnya salat, janganlah dia sampai mengabaikan tidurnya pada malam hari, kerana sunnah Nabi salat malam dan berehat atau tidur, kerana pada tubuh badan itu ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Sebab tu kalau tengok, bila mana saya nak sebut tentang fiqh jadi imam ni, Aisyah radhiyallahu anha antara yang banyak riwayatkan hadis cara salat Nabi, terutama cara salat sunat. Dan dia sangat mengetahui fiqh, dan dia tengok Nabi jadi imam, dia tengok Nabi salat di rumah, Nabi salat di masjid macam mana. Sebab tu ada riwayat Bukhari, bila mana Nabi ni sakit yang menyebabkan Nabi meninggal, Nabi wafat. Bila mana Nabi sakit tak boleh bangun, Nabi pada waktu tu pengsan saja dengan sebab kuatnya sakit yang kena pada Nabi. Dalam riwayat sebut sakit yang kena pada Nabi itu ialah al-khasirah, iaitu radang paru-paru, kesan daripada racun yang terkena pada Nabi waktu perang Khaybar.
racun yang kita pernah dengar hadis perempuan Yahudi racun daging tu. Bila mana Nabi ambil, Nabi kunyah, belum sempat telan, Jibril beritahu daging tu diracun. Ada riwayat kata bukan Jibril beritahu, daging tu beritahu. Yang tepat ialah Jibril turun beritahu. Waktu Nabi dengar pada Jibril kata daging tu diracun, Nabi suruh sahabat stop makan. Ada seorang sahabat tu dah makan sebab dah lama perang, lapar, gelojoh lah makan dia. Bila mana dia makan, dia terus telan dan dia meninggal on the spot. Kuatnya racun tu. Dengan sebab racun tu Nabi kena al-khasirah. Maknanya dia punya kesan tu ialah radang paru-paru. Khasirah ni maksudnya radang paru-paru lah. Penyakit berkaitan paru-paru. Waktu tu Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang ada dalam rumah, yang akan imamkan salat ialah Abu Bakar. Bila mana Nabi kata yang akan imamkan salat ialah Abu Bakar, pada waktu tu Aisyah radhiyallahu anha, dia orang kata apa? Bangkang. Dia bangkang cadangan Nabi suruh ayah dia jadi imam. Dia kata sebab apa? Sebab Abu Bakar ni satu orang yang sangat lembut. Dia baca Quran sikit dia menangis. Baca sikit cepat tu menangis. Jadi kata Aisyah tu anak dia. Yang Rasulullah calon ni ayah dia. Bukan orang lain lah. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau boleh yang jadi imam tu bukan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni dia cepat menangis. Dan sikap dia yang baca Quran nangis tu akan menyebabkan ada orang tak selesa bila mana salat dengan dia. Dan mungkin orang akan menyampah dengan imam macam ni. Tuan-tuan boleh bayang fik yang ada pada sahabat, jelas. Mana dia macam nak kata nanti orang lain lah. Tapi sebenarnya tujuan Nabi suruh jadi imam itu bukanlah nak beritahu tentang isyarat kepada imam itu, tapi isyarat kepada kepimpinan itu, iaitu yang akan menggantikan tempatnya. Cuma nak katanya Aisyah ni dia ada fik dalam bab tu, sehingga dia sebut dan dia macam nak pertahan dia punya pandangan dalam bab tu. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perbahasan dan perkongsian pada pagi ini. Secara umumnya apa yang kita sebut ni ialah berkaitan dengan fiqhul imam. Fiqh bagi satu orang yang nak jadi imam, dan juga ilmu-ilmu ni juga perlu ada pada makmum. Sebab makmum juga ada keadaan dia kena jadi imam. Contoh, dia dah salat kata apa masbuk, ada lagi orang nak salat di belakang dia, dia akan jadi imam. Imam secara automatik lah. Ataupun bila mana berlaku hal-hal yang menyebabkan terbatalnya salat imam, maka makmum di belakang juga bertanggungjawab untuk sambung salat tu, mengimamkan salat tu. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Jadi setakat tu saja perkongsian kita, dan insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.